Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu isu panas yang masih panas bagi saya. Setelah UMNO yang memecat Khairy Jamaluddin, masih timbul persoalan ramai orang. Di manakah masa depan Khairy Jamaluddin? Adakah beliau akan menyertai PH ataupun menyertai Perikatan Nasional? Nah, hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua, terdapat satu artikel yang bagi saya amat menarik untuk saya kongsikan dengan Anda semua, di mana artikel ini ditulis ataupun diterbitkan melalui shabudin.com. Dalam artikel ini yang bertajuk "Masa depan Khairy Jamaluddin sudah mati dalam UMNO. Jangan tangguh lagi, sertai bersatu." Sudah pasti kita tahu UMNO yang memecat, yang mengeluarkan Khairy Jamaluddin, menendang KJ keluar dari UMNO. Sudah pasti kita dapat melihat masa depan KJ di dalam UMNO sudah mati, sudah hilang. Walaupun mungkin ada juga harapan, tapi mungkin bukan masa terdekat ini. Jadi dalam artikel ini, jangan tangguh lagi, sertai bersatu. Persoalannya, saudara-saudara, kalau benar KJ akan menyertai bersatu bersama Muhyiddin Yassin, bersama dengan Perikatan Nasional, tidakkah ada perpecahan undi di dalam UMNO yang akan menyokong KJ untuk beliau menyertai bersatu? Oke, baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Apa yang timbul di dalam persoalan ini? Bagi saya, adakah KJ akan menyertai bersatu pada masa terdekat ini? Mungkin lepas raya ataupun sebelum PRN. Dalam artikel ini, sebagaimana dilaporkan media, bekas Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin telah ditawarkan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin untuk bertanding dalam PRN akan datang. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, tawaran itu dibuat ketika KJ bertandang ke rumah Muhyiddin tidak lama dulu selepas beliau dipecat daripada UMNO. Katanya, Muhyiddin terbuka untuk menawarkan KJ bertanding atas tiket PN dengan syarat bekas Ketua Pemuda UMNO itu hendaklah mengisi borang keahlian bersatu terlebih dahulu. Soal di negeri mana KJ akan diletakkan untuk bertanding, itu bakal ditentukan pucuk pimpinan BN, ujarnya. Bagaimanapun, tambah Razali, KJ memaklumkan beliau memerlukan masa untuk memikirkan perkara itu dan sehingga kini masih lagi belum memberikan jawabannya. Persoalannya, saudara-saudara, kalau benar KJ akan menyertai bersatu, apa pula respon daripada Presiden UMNO Zahid Hamidi? Adakah ini satu berita buruk untuk beliau? Ataupun satu berita yang mungkin dia tidak peduli langsung pun? Dalam artikel ini, kalau tiada minat itu, sudah tentu KJ tidak datang ke rumah Muhyiddin selepas dia dipecat daripada UMNO. Dalam hal ini, KJ tidak harus menunggu lebih lama dan bertangguh lagi untuk membuat keputusan mengenai masa depan dirinya. Menyertai bersatu dan bertanding atas tiket PN dalam pilihan raya negeri akan datang adalah satu-satunya pilihan untuk KJ dapat kembali dan bernafas semula dalam dunia politik. Setelah dipecat daripada UMNO dan Zahid Hamidi, kini semakin mencengkam dalam UMNO selepas pemilihan parti baru-baru ini, hakikatnya tiada lagi ruang untuk beliau dapat kembali semula bersama UMNO. Masa depan dan laluannya dalam UMNO sebenarnya sudah mati dan tidak guna lagi beliau meletakkan sebarang harapan kepada parti itu. Beliau harus melupakan UMNO dan segera mencari wadah baru untuk meneruskan perjuangannya. Dan ketika ini, berdasarkan kesesuaian perjuangan KJ sendiri, menyertai bersatu dan PN adalah pilihan terbaik baginya. Meskipun ada dua kemungkinan, di mana KJ sesuai bertanding di Negeri Sembilan atau Selangor. Tetapi oleh kerana beliau sendiri sudah memindahkan keahlian UMNO-nya ke Selangor sebelum dipecat, maka adalah perlu beliau bertanding di negeri tersebut dalam PRN akan datang. Jika menang
di Selangor, gambarannya cerahlah peluang PN dalam PRU akan datang nanti. Tetapi jangan meletakkan harapan bertanding di Selangor semata-mata untuk menjadi calon menteri besar. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, adakah Anda setuju KJ menyertai Bersatu? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu isu panas, isu luar biasa yang tergempar saya nak sampaikan hari ini. Dan ini sudah pasti berkaitan dengan seorang individu yang memang saya rasa Anda sudah kenal. Siapa tidak kenal Raja Petra bin Raja Kamarudin. Banyak betul gelaran yang diberikan kepada RPK, kepada Raja Petra. Salah satunya, ada yang panggil dia Macai PN. Ada yang panggil dia pengikut Muhyiddin Yassin. Ada juga kata beliau ini penipu besar. Dan saudara-saudara, terdapat ada lagi gelaran yang lain, yaitu menyatakan bahwa Raja Petra ini kuat menyalak tapi takut balik Malaysia. Kita dapat lihat bahwa Raja Petra bin Raja Kamarudin seringkali di dalam entry Twitternya, di channel YouTube-nya, yang menghentam kerajaan hari ini, yang bagi saya membangkang kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan semua, terkini, di dalam entry terkini Twitter Raja Petra bin Raja Kamarudin yang menggemparkan, beliau telah berkongsi satu gambar, ya, di mana Raja Petra sedang digari. Adakah ini bermakna gambaran bahwa kalau Raja Petra bin Raja Kamarudin, menurut pendapat saya, persoalannya, kalau Raja Petra bin Raja Kamarudin teruskan menghentam kerajaan hari ini, adakah beliau akan ditangkap? Walaupun di dalam entry terkininya, beliau membuat kenyataan, an open letter to V. Murugasu, legendary former headmaster of Victoria Institution. Dan di dalam gambar itu, beliau digari. Dan yang menariknya, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam komen, entry Twitter Raja Petra, ada yang kata, too late. VIHM Murugasu passed away last year, age 93. Ada juga kata, oh, nak salahkan cikgu rupanya, ingat apa tadi. Ada juga menggelar Raja Petra, RPK si penipu besar. Ada yang kata, beraya dululah RPK. Ada yang, bagi saya ini amat pedas lah, beliau kata di dalam ruangan komen Twitter Raja Petra, anjing menyalak kat luar negara. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dapat melihat Raja Petra ini memang kuat, lantang bercakap, menghentam kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Di dalam ruangan komen ada juga menghantar satu gambar artikel berita, Raja Petra mabuk, cakap pun tak betul. Ini kenyataan dari Tun Mahathir pada 30 Desember 2017. Ada juga yang kata, no wonder you turn out to be freak. You looks good handcuff pet. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, melalui gambar yang dikongsi oleh Raja Petra, gambar beliau digari ini, timbul persoalan yang bermain di pikiran saya, saudara-saudara. Adakah Raja Petra bin Raja Kamarudin akan ditangkap sekiranya beliau ini terus-menerus menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dan malahan beliau juga pernah berkata di dalam kenyataannya di Twitter, kerajaan PHBN adalah melalui pintu belakang Istana Negara. Persoalannya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mengangkat sumpah di depan yang di Pertuan Agong, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Begitu juga timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi saudara-saudara, adakah Anda, komen Anda setelah Raja Petra bin Raja Kamarudin berkongsi di Twitternya sendiri, laman Twitter
Raja Petra bin Raja Kamarudin, gambar beliau di Gari. Jadi adakah ini persoalan yang timbul di dalam pemikiran saya? Adakah beliau mungkin akan ditangkap kalau dia terus-menerus menghentam kerajaan hari ini? Jadi saudara-saudara, tonton dan pemirsa semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.